Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada seluruh pelajar-pelajar daripada grup persediaan PT3 bersama guru dan pelajar. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersuara lagi bagi siri pertama bagi tingkatan 2 berkenaan dengan mengenapati masalah inventif. Baik, untuk pengetahuan pelajar-pelajar, saya adalah Muhammad Rajab, mengajar di Sekolah Menengah Kebahasaan Baling. Alhamdulillah, sekolah saja sehingga ke hari ini. Hanya satu saja pengalaman saya di sebuah sekolah, dan yang lain adalah pengalaman banyak sekolah saya telah menganjurkan mengadakan kursus teknik skor A di seluruh Malaysia, dan juga saya telah menganjurkan beberapa kursus berkaitan dengan tajuk RBT, iaitu tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Pada pelajar-pelajar, saya harap kamu akan memberi tumpuan apa yang akan terangkan berkenaan dengan mengenapati masalah inventif. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit banyak tentang pengalaman saya. Jadi oleh itu saya akan menerangkan yang pertama, saya adalah seorang penulis buku teks tingkatan 1. Jadi mula-mula tajuk RBT ni diperkenalkan di seluruh Malaysia. Jadi saya adalah orang yang pertama menghasilkan buku. Selain daripada itu, saya berpengalaman sebagai panel bersama Lembaga Peperiksaan Malaysia. Jadi untuk setakat sekarang, iaitu buku praktis komprehensif di mana untuk menguji tahap pencapaian kamu. Jadi dalam penghasilan buku tersebut, jadi kita akan bincangkan. Ini adalah penulisan buku saya yang tingkatan 1. Ini adalah buku tingkatan 2 kepada kamu bagi pelajar-pelajar tingkatan 2 yang bermula sesi yang pertama, iaitu siri 1 PDPC bersama Cikgu Syukri. Ini adalah hasil penulisan buku bagi tingkatan 3. Ini adalah buku yang terkini yang dikatakan edisi yang ketiga. Selain daripada itu, kamu boleh juga mendapatkan buku skor A untuk target kita nak dapat A. Jadi daripada pengalaman apa yang saya sebagai penulis, jadi ramai juga saya telah membantu pelajar-pelajar untuk mencapai target grade A ataupun pencapaian A dalam PT3. Dengan tidak lengahkan masa, saya menerangkan sedikit berkaitan dengan subjek RBT. Sebenarnya subjek RBT adalah satu subjek yang terbaik untuk melatih pelajar-pelajar berfikir secara kritis dan kreatif, di mana dalam tajuk tingkatan 2 kamu akan mempelajari iaitu mengenapati masalah inventif. Sebenarnya mengenapati masalah inventif adalah mengenapati masalah pada produk yang kita akan hasil. Jadi ada 9 ilmu aplikasi teknologi yang kita pelajari bermula daripada tingkatan 1, iaitu 2 teknologi yang kita pelajari. Yang pertama adalah reka bentuk sistem vertikasi dan yang kedua adalah reka bentuk fashion. Bagi pelajar tingkatan 2 terdapat 6 aplikasi teknologi. Yang pertama adalah reka bentuk pembuatan, yang kedua adalah reka bentuk mekanikal, yang ketiga adalah reka bentuk elektronik, yang kelima adalah reka bentuk sistem, akhir sekali yang keenam adalah reka bentuk makanan dan pembungkusan makanan. Ini adalah yang dikatakan ilmu aplikasi teknologi, dan pelajari satu daripada aplikasi teknologi yang dinamakan reka bentuk mekatronik. Daripada 9 ilmu teknologi, kita akan gabungkan untuk menghasilkan kerja khusus. Jadi kerja khusus yang kita akan hasilkan adalah berkaitan dengan ilmu aplikasi teknologi 9 bidang yang saya sebut tadi. Jadi kamu dikehendaki menghasilkan satu produk kepada ilmu yang kita pelajari. Itu saja. Jadi apabila kita mempelajari satu daripada ilmu tersebut, kita akan mencari masalah yang terdapat pada produk tersebut, iaitu masalah inventif. Jadi saya akan terangkan sedikit masalah inventif yang terdapat pada produk reka bentuk sistem vertikasi. Sebab kamu adalah peringkat awal berkaitan dengan bab 1, iaitu mengenapati masalah inventif. Jadi apabila kita menghasilkan untuk sistem vertikasi, apa masalah dalam sistem vertikasi? Kita kena analisis masalah-masalah yang terdapat dalam sistem vertikasi. Bagi saya, dalam analisis yang saya terangkan kepada pelajar-pelajar bagi pelajar tingkatan 3, iaitu kita sebagai petar untuk meninggalkan tempat ataupun kerja di mana sistem vertikasi memerlukan siraman pada sama ada waktu pagi ataupun pada waktu petang. Jadi oleh kerana kita memerlukan siraman
kepada pokok-pokok dalam yang dikatakan dalam sistem vertikasi, kita tidak boleh pergi ke mana-mana. Ini akan menyebabkan masalah. Jadi jika kita tidak menyiram pokok dalam masa 1 hari ataupun 2 hari, akan mengakibatkan masalah pada objek itu. Jadi kita anggapkan bahawa produk yang kita hasilkan adalah sistem vertikasi. Jadi bagi sistem vertikasi, fungsi dia adalah untuk tanaman. Jadi tanaman yang kita tanamkan itu sebagai satu yang dikatakan sebagai objek. Jadi sistem vertikasi akan menyiram pokok dengan menggunakan baja. Dia tidak menggunakan media tanaman seperti tanah. Dia akan gantikan media tanaman yang lain yang bersesuaian, yang tidak boleh membiarkan apa-apa bakteria dan sebagainya. Untuk menghasilkan satu produk penghasilan setelah mengenal pasti masalah inventif, kita akan cadangkan cara yang paling baik adalah menggabungkan sistem vertikasi dengan reka bentuk sistem mekatronik. Kita boleh menggabungkan dua aplikasi yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah reka bentuk sistem vertikasi, yang kedua adalah reka bentuk mekatronik. Jadi kedua-dua aplikasi ilmu ini yang dikatakan penambahbaikan yang kita lakukan kepada produk tersebut. Jadi kamu akan mengikuti lebih lanjutnya yang berkaitan apa yang dikatakan ilmu aplikasi teknologi setelah kamu akan selesaikan semua bab-bab berkenaan dengan aplikasi teknologi yang terdapat pada tingkatan 2 nanti. Jadi sebelum kita pergi kepada aplikasi teknologi pada tingkatan 2, kamu mestilah mengetahui yang dikatakan apa masalah pada produk yang kita akan hasilkan, yang masalah inventif. Jika tidak ada masalah pada produk, maka kita nyatakan dia sebagai masalah bukan inventif. Jadi sama-sama kita bincangkan dan kita tengok satu video yang saya buat, State Industry, berkaitan dengan video yang telah saya buat untuk kamu menilai dan memikirkan apa yang kamu faham. Jadi setelah saya membuat kelas PDVC bersama kamu, di akhir kelas saya akan membuat satu ujian, iaitu ujian tahap penguasaan kamu, sama ada kamu memahami ataupun tidak. Ianya semuanya terdapat dalam buku praktis komprehensif. Buku tersebut membantu kamu untuk menilai kamu sama ada kamu memahami apa PDVC yang telah cikgu terangkan pada masa itu juga. Jadi kegunaan buku tersebut, buku yang dikatakan praktis komprehensif, adalah menguji tahap penguasaan kamu, tahap kefahaman kamu, di mana selepas pengajaran ataupun cikgu mengajar kamu dalam kelas, apa yang kamu fahamkan berkaitan dengan mengenal pasti masalah inventif, baru kita akan masuk dalam kelas, di mana dalam kelas kita akan terangkan terlebih lanjut lagi yang berkaitan dengan yang dikatakan mengenal pasti masalah inventif. Jom sama-sama kita mengikuti video yang saya buat. Sama-sama kita memahami, sama-sama kita menilai, dan apa yang kita faham, maka itulah yang dikatakan tahap penguasaan kamu. Jom murid-murid kita perhatikan apa yang dimaksudkan masalah bukan inventif pada subjek RPT tingkatan 2. Merujuk kepada standard pembelajaran iaitu 1.1.1, mengenal pasti masalah bukan inventif. Dalam masalah inventif, kita perhatikan video yang sedang berlaku iaitu berkaitan tayar pancet. Sebagai rujukan pada video itu menggambarkan masalah bukan inventif, di mana masalah yang dapat diselesaikan tanpa mempunyai kesan sampingan pada sistem ataupun produk seperti tayar. Jadi kita perhatikan tayar dalam keadaan tidak ada angin. Masalah bukan inventif di mana masalah yang dapat diselesaikan tanpa mempunyai kesan sampingan pada sistem ataupun produk seperti tayar. Jadi kita tengok sama ada kamu akan memikirkan bagaimana cara nak menyelesaikan masalah. Cara yang baik untuk menyelesaikan masalah, kita perhatikan kita menggunakan pump. Jadi kamu dikendaki membawa pump bagi perjalanan jauh supaya apabila masalah ini berlaku, kita dapat menyelesaikan masalah dengan segera. Jadi kita tengok cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu dengan menambahkan semula angin pada tayar. Jadi kita akan buat sukatan angin tersebut cukup ataupun tidak. Jadi pump ini digunakan untuk memasukkan angin semula bagi menyelesaikan masalah yang berlaku. Dalam situasi kehidupan seharian, kamu akan berhadapan dengan pelbagai situasi masalah pada setiap produk. Jadi
diingatkan kepada kamu sentiasa membawa peralatan dan bahan yang lengkap bagi perjalanan jauh. Jadi oleh itu kita tak perlu lagi mengganti tayar baru. Dengan ini kamu akan berfikir untuk menyelesaikan masalah itu dengan berfikir cara kritis. Sama ada kita nak buat keputusan memasukkan angin semula ataupun menggantikan tayar. Jadi keperluan dalam membuat keputusan akan memberi satu pengalaman baru. Dengan ini kita sering melatih berfikir secara kreatif supaya kamu akan menjadi seorang yang lebih matang. Dalam hal ini, masalah yang dikenal pasti adalah tayar. Apabila angin mencukupi, tayar dapat berfungsi seperti biasa. Jadi ini adalah cara pemikiran kamu, sama ada kamu hendak memasuk semula angin ataupun kamu akan membuat keputusan. Sama ada menukar tayar yang kita spare. Jadi keputusan yang kamu buat mestilah dalam keputusan yang dikatakan pemikiran kritis dan kreatif bagi menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sama ada masalah yang kita kenali iaitu masalah inventif ataupun masalah bukan inventif. Jadi dalam gambar ataupun kaedah yang kita tengok tadi iaitu kaedah penyelesaian masalah, bagi kes ini langsung tidak mewujudkan kesan sampingan. Walaupun kita memasukkan angin semula ke dalam tayar ataupun kita menggantikan tayar yang kita spare tersebut. Jom kita lihat proses yang kedua iaitu masalah pancet disebabkan terkena skru ataupun paku. Jadi kita perhatikan tayar ini pancet disebabkan adanya terkenanya skru ataupun paku. Jadi keputusan pemikiran yang kreatif dapat membuat keputusan supaya keputusan yang kita ambil nanti akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi cara untuk menyelesaikan masalah apabila tayar terkena paku, kita mestilah mempunyai peralatan-peralatan di mana kita akan tampal. Jadi setiap perjalanan kamu pada sesuatu tempat, kita mestilah mempunyai peralatan-peralatan tersebut. Ini adalah peralatan untuk memasukkan ataupun menampalkan bahagian yang bocor yang terkena skru dengan menggunakan getah yang dikenali sebagai getah cacing yang berwarna merah tersebut. Ini adalah alat yang kita gunakan untuk memasukkan getah ke dalam lubang yang bocor tadi. Ini adalah getah yang dinamakan getah cacing. Kita akan palam. Jadi kita tengok udara masih terkeluar disebabkan terkenanya paku. Baik, perhatikan video ini bagaimana langkah menyelesaikan masalah dengan menampalkan getah cacing tersebut. Jadi masukkan getah ke dalam alat tersebut dan kita perhatikan. Baik, langkah seterusnya kamu akan mengeluarkan paku ataupun skru dengan menggunakan plier muncung tirus. Ini adalah kita menggunakan plier muncung tirus untuk mengeluarkan skru ataupun paku. Jadi ini adalah langkah-langkah di mana untuk menyelesaikan masalah. Kamu perlu mengetahui melalui apa yang kamu lihat supaya kamu dapat membantu kamu berfikir secara kreatif untuk menyelesaikan masalah. Saya keluarkan skru. Jadi yang penting kamu keluarkan skru dengan menggunakan peralatan yang disediakan. Kamu perlu sentiasa membawa bahan dan peralatan seperti yang ditunjuk. Iaitu kita gunakan salah satu daripadanya ialah plier. Plier ini adalah digunakan untuk memegang benda-benda yang halus. Jadi kita gunakan peralatan seterusnya untuk menggali lubang yang bocor tadi supaya ia betul-betul dalam keadaan yang baik sebelum kamu memasukkan getah cacing tersebut ke dalam tayar. Jadi kita akan tarik, ketika itu tayar kita masih ada angin lagi. Jadi kita ada dua masalah yang saya tunjuk kepada kamu. Langkah yang pertama adalah proses di mana tayar kita tidak ada angin. Proses yang kedua, jika kamu merujuk buku praktis komprehensif muka surat 7, di mana tayar kita terkena paku. Jadi kamu boleh perhatikan pada muka surat 7 dalam buku praktis komprehensif. Jadi apa yang kamu lihat melalui PDPC bersama Cikgu Syukri, apa yang saya tunjuk ternyatanya ada di dalam buku praktis komprehensif supaya kamu dapat menambahkan idea ataupun boleh menghasilkan ataupun boleh menguji tahap penguasaan kamu. Jadi setelah kita masukkan getah cacing tadi, kita potong dan kemas kini supaya dia lebih elok. Ataupun ada setengah daripada orang
dia nak bagi ratakan getah tersebut, dia menggunakan haba. Jadi kita bubuk air sikit supaya masih ada udara boleh keluar tak lagi di sini. Jadi kita perhatikan, ini adalah pengalaman kamu untuk menampal tayar dengan sendirinya. Jadi apa yang kita belajar dalam tajuk RBT, inilah akan yang berlaku pada kamu. Jadi masalah yang berlaku pada kamu akan melalui kemahiran dan pengetahuan dan juga pengalaman. Apa yang berlaku dapat melatih kamu berfikir secara kritis dan kreatif. Kritis dan kreatif. Itu yang dimasukkan dalam subjek RBT. Sebelum kita memulakan perjalanan, pastikan kamu akan membuat pengujian dan penilaian terhadap apa yang berlaku pada tayar tersebut. Jadi ujian yang kita gunakan adalah ujian kefungsian, di mana saya akan kamu akan letakkan air ataupun yang paling baik adalah buih sabun. Sebab buih sabun akan mengeluarkan buih bagi menentukan udara itu masih terkeluar ataupun tidak. Cuba kamu lihat standard pembelajaran iaitu 1.12 menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan juga inventif. Proses penyelesaian masalah bukan inventif ialah satu proses penyelesaian masalah biasa yang sering dialami oleh kamu. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu, kamu akan mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah itu. Sesuatu masalah dapat diatasi dianggap sebagai satu kejayaan bagi kamu. Ini yang dikatakan proses penyelesaian masalah bukan inventif. Jadi kita tengok di sini, ini adalah mula, ni carta alif ataupun carta kerja, dan kita perhatikan proses kerja mula di sini mengenal pasti masalah. Apa masalah dia? Yang pertama, carta alif yang pertama iaitu proses kerjanya adalah mengenal pasti masalah. Iaitu apa masalah yang berlaku pada tayar? Yang pertama, tayar pancat. Dan kita akan pergi kepada proses aliran kerja yang kedua, menyelaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Apa yang kamu akan fikir? Sama ada kita nak masukkan angin ataupun mengganti tayar itu semula. Baik, kita perhatikan. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah memasukkan semula udara ke dalam tayar yang pancat tersebut. Pilihan yang kedua, kita mengeluarkan ataupun menggantikan tayar yang kita spare. Jadi dua pilihan. Sama ada kita nak masukkan udara ataupun menggantikan semula tayar. Bagi saya akan masukkan udara dulu. Sebab jika kita menggantikan tayar, kita memerlukan masa yang panjang dan menggunakan tenaga bergantung pada keadaan di mana berlakunya masalah tersebut. Jika masalah pada waktu malam, kita akan memikir manakah cara yang paling bagus yang dapat membantu kita. Pada peringkat awal adalah memasukkan udara semula daripada kita menggantikan tayar yang baru. Aliran kerja yang ketiga adalah kita membuat pilihan. Jadi kamu tadi diberi dua pilihan. Yang pertama, memasukkan udara ataupun menukar tayar baru. Terpulang kepada pemilihan kamu. Dan kita pergi kepada aliran yang keempat. Ini aliran keempat di mana proses kerja melaksanakan pilihan. Jadi proses yang keempat adalah melaksanakan pilihan. Jadi sudah tentu kamu akan memasukkan udara. Itu adalah pilihan yang paling tepat. Dan yang kelima, menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya ataupun tidak. Jadi jika tidak berjaya, kita akan ulang kepada proses yang kedua. Dan seterusnya sehinggalah selesai. Ini yang dikatakan carta alif, proses penyelesaian masalah bukan inventif. Kamu juga boleh merujuk kepada buku praktis komprehensif muka surat 5. Baik, Rajah 1 menunjukkan keadaan tayar pada sebuah kereta. Jadi kamu nampak keadaan tayar, iaitu tayar pancat. Berdasarkan rajah itu, nyatakan dua masalah yang kemungkinan berlaku. B. Berdasarkan jawapan 1A, nyatakan satu cara penyelesaian masalah itu. Dan C. Apakah jenis masalah itu?
Baik, bila kamu dapat menjawab dengan keadaan baik, sekarang kamu telah mencapai TP1. Jadi semua pelajar akan memasukkan jawapan. Jawapan kamu boleh merujuk kepada video ini. Baik, kamu perhatikan apakah masalah yang berlaku jika kamu terus dan tidak menyelesaikan masalah tersebut. Masalah yang pertama paling mudah iaitu masalah bukan inventif. Kamu telah menyaksikan video yang saya tunjuk tadi. Untuk mengurangkan risiko kepada produk, maka kita masukkan angin semula. Jika berlaku kebocoran disebabkan terkena paku, maka kamu perlu tampal. Seperti mana dalam muka surat yang ke-7 merujuk buku praktis komprehensif, terdapat 4 proses untuk menyelesaikan masalah itu. Daripada masalah bukan inventif, apabila kita terus menggerakkan tayar, akan menjadi masalah inventif. Masalah inventif akan berlaku sekiranya ada hubung kait antara produk, fungsi dan objek. Produk kita adalah tayar. Tayar digunakan untuk menggerakkan kenderaan. Tayar memegang rim. Jadi ini dikatakan masalah inventif. Apa yang kamu lihat menunjukkan terdapat kesan sampingan kepada objek disebabkan produk ataupun sistem iaitu tayar. Padahal ini dikatakan masalah inventif. Apa itu masalah inventif? Baik, saya ulangi. Yang dikatakan masalah inventif adalah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Seperti contoh pada tayar, walaupun kamu telah menyelesaikan masalah itu. Masalah berterusan di mana kalau kita lihat di sini, keadaan rim akan rosak. Sebab apa rim rosak? Cuba kamu perhatikan keadaan tayar ini. Ini menunjukkan tayar yang dikenali sebagai istilah tayar botak. Jadi tayar botak sering berlaku dan boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi kita ada 3 masalah yang dihadapi oleh tayar tersebut. Yang pertama bocor, yang kedua terkena paku, yang ketiga adalah tayar botak. Apakah kesan sampingan apabila tayar kita botak? Jom kita saksikan kesan sampingan apabila tayar botak. Jadi kita tengok tanda itu adalah menunjukkan tayar dalam keadaan botak. Ia mudah terbabas apabila jalan basah. Jadi kamu perhatikan, ini disebabkan semuanya berpunca daripada tayar. Jadi perlu kita berhati-hati menggunakan produk tayar, di mana walaupun tayar pada awalnya tidak mempunyai kesan sampingan, tetapi apabila kita membuat hubung kait antara produk dan juga objek, melalui video tersebut kamu telah mempelajari proses penyelesaian masalah inventif pada produk dan objek iaitu rim kereta. Tugas yang dilakukan oleh produk untuk mengubah objek sasaran. Objek ataupun rim pula menerima kesan daripada fungsi produk itu. 1.21 membuat hubungan kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Objek adalah penerima kesan akibat daripada kefungsian sesuatu produk. Hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsi dapat menggambarkan pada rajah 1.21. Iaitu ini adalah rajah 1.21, hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Jadi produk, apa yang kita bincangkan pada hari ini adalah tayar. Fungsi dia adalah menggerakkan ataupun fungsinya adalah menggerakkan kereta dan objeknya adalah menerima kesan. Jadi objek yang menerima kesan adalah yang dikatakan rim. Jadi oleh itu kalau kita perhatikan contoh beberapa produk, fungsi dan objek, meja memegang buku, cawan memegang air, klip memegang kertas, kereta mengangkut manusia, tayar memegang rim, tangan memegang pensel, pisau memotong sayur. Itu adalah contoh-contoh. Baik, jadi untuk mengenal pasti masalah inventif, bila adanya masalah inventif, maka boleh dikatakan penghilang ataupun pengeluar akan membuat penambahbaikan sesuatu yang terbaik pada produk tersebut. Jadi apakah penambahbaikan yang dilakukan oleh seorang pengeluar yang sentiasa berfikir secara kritis dan kreatif? Jom kita lihat satu lagi video. Baik, kamu boleh perhatikan video ini yang menunjukkan iaitu proses penyelesaian masalah inventif. Daripada analisis fungsi bertujuan untuk membantu
mengenal pasti masalah yang ada pada sebuah produk, seperti yang kita saksikan tadi, di mana produk itu terkena paku. Inilah yang dikatakan penambahbaikan pada produk yang sedia ada. Dan kamu perhatikan, tidak ada kesan sampingan yang terdapat pada rim apabila ada sesuatu kerosakan yang terdapat pada jalan raya. Jadi kita tengok bagaimana ia bergerak dengan mudah tanpa merosakkan objek, iaitu rim. Saya akan tunjukkan kepada kamu berkaitan membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Jadi kamu faham dan perhatikan di mana fungsi bagi sesuatu produk. Seperti mana yang dinyatakan, jika kita tidak membuat hubung kait di antara produk objek, maka kita akan dapat masalah yang dikenal pasti, iaitu masalah bukan inventif. Contohnya adalah pisau tumpul. Apabila berlaku pisau tumpul antara produk saja ataupun sistem, maka untuk menyelesaikan masalah, kamu dikenaki mengasah semula. Itu yang dikatakan masalah bukan inventif. Apa akan berlaku kepada objek dan juga apabila kita menggunakan pisau yang mempunyai fungsi yang berbeza. Jadi di sini kita lihat, iaitu fungsi bagi pisau roti adalah untuk memotong roti. Jika kita menggunakan selain daripada pisau roti, kemungkinan akan menjadi masalah kepada roti tersebut, iaitu roti akan penyek ataupun kemek. Kamu perhatikan apa yang dikenal pasti, iaitu masalah yang dikatakan masalah bukan inventif. Pisau tumpul untuk menyiang ikan. Pisau diasah menjadi tajam. Masalah dapat diselesaikan tanpa kesan sampingan. Situasi ini adalah contoh penyelesaian masalah bukan inventif. Dalam hal ini, masalah yang dikenal pasti adalah pisau tumpul. Penyelesaian adalah dengan mengasah pisau tersebut sehingga tajam. Kemudian, barulah kerja-kerja memotong dan mengiris dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Kaedah penyelesaian masalah bagi kes ini langsung tidak mewujudkan kesan sampingan. Proses mengasah pisau yang dilakukan itu tidak menjejaskan bahagian pisau ataupun merosakkan bulu pisau. Kita mungkin mengandaikan bahawa mata pisau tersebut sumbing sedikit ataupun bengkok, atau mungkin juga ketajaman dapat mendatangkan bahaya terhadap pengguna. Namun andaian kesemuanya itu adalah kesan sampingan yang tidak akan berlaku. Baik, kamu perhatikan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan fungsi bagi sesuatu pisau. Pisau yang digunakan untuk memisahkan daging daripada tulangnya, kita menggunakan pisau boning ataupun dikenali sebagai pisau penyisis. Cuba kamu perhatikan, jika kita menggunakan pisau roti, apa akan jadi ataupun apa masalah akan berlaku pada objek tersebut. Ini yang dikatakan hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Jadi kamu dapat memahami, iaitu apakah fungsi sesuatu produk untuk kita dapat masalah yang dikatakan masalah inventif. Bagaimana pula kita mematikan, iaitu penggunaan pisau sayur. Jadi kamu telah melihat antara produk dengan objek, itu fungsinya. Jadi kita perhatikan, ini adalah digunakan setelah kita mengenal pasti masalah yang terdapat pada sayur. Apabila berlakunya masalah, cara penyelesaian masalah kita akan merujuk kepada penggunaan penambahbaikan kepada alat pemotong sayur yang kita kesan, iaitu cadangan pemilihan prinsip inventif. Jadi apabila kita dapat kesan masalah yang berkaitan dengan masalah inventif, kita akan menentukan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan, sama ada pemisah ruang ataupun pemisah masa. Setelah kita mendapat jawapan, iaitu sama ada pemisah ruang ataupun masa, kamu akan cadangkan pemilihan prinsip inventif. Jadi prinsip inventif yang kita gunakan adalah yang dikatakan kualiti setempat, iaitu menjadikan setiap bahagian objek memenuhi fungsi berbeza yang berguna. Selain daripada itu, kita akan lihat fungsi bagi satu produk, iaitu pisau. Jadi setiap produk mempunyai fungsi yang berbeza. Jadi ini dikatakan pisau ukir yang kita akan lakukan gubahan kepada sayuran ataupun buah-buahan. Jika kita menggunakan selain daripada pisau gubahan, kemungkinan kita tidak dapat melihat di mana yang ditunjukkan sebagai contoh di sini. Jadi inilah yang dikatakan setiap masalah adalah
berbeza cara nak menyelesaikan masalah tersebut. Merujuk kepada buku praktis komprehensif muka surat 6, saya juga telah menerangkan iaitu berkaitan dengan ataupun bekas makanan ayam. Jadi apabila kita perhatikan anak ayam kecil, jadi kita tidak ada masalah menyediakan bekas tersebut. Jadi apa yang dikatakan masalah inventif? Masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Kesan sampingan ini disesuaikan dengan pilihan yang ada seperti yang disarankan di dalam prinsip inventif nanti. Strategi penyelesaian masalah inventif pula berbeza daripada penyelesaian masalah biasa. Melalui kaedah penyelesaian masalah secara inventif, proses kerja dapat dilakukan seperti yang ditunjukkan pada rajah 1.16. Baik, kita perhatikan penyelesaian masalah inventif mengikut fasa yang telah ditetapkan. Itu yang pertama adalah analisis. Yang kedua, kita menggunakan kaedah masalah. Dan yang ketiga ialah penyelesaian masalah. Dan keempat adalah model penyelesaian. Jadi kita akan perhatikan iaitu analisis punca masalah, di mana penerangan kita adalah analisis fungsi. Fasa yang kedua adalah model masalah, pencanggahan fizikal. Dan yang ketiga iaitu fasa yang ketiga, kaedah penyelesaian masalah, pilihan kaedah penyelesaian yang kita akan lakukan. Dan fasa yang keempat, model penyelesaian masalah. Jadi kaedah penyelesaian masalah secara spesifik, kita akan mempelajari yang berkaitan hubung kait antara produk dengan objek dari segi cara memberi ataupun memelihara ayam dengan menggunakan tempat makanan ayam, seperti mana yang kita bincangkan di dalam buku praktis komprehensif. Jadi melalui video ini dapat membantu kamu untuk menyelesaikan yang terdapat dalam buku praktis komprehensif, iaitu muka surat 11 dan 12. Apabila kita melihat video tersebut, pasti kamu akan mengenal pasti dan menganalisis pencanggahan fizikal. Jadi apa yang dikatakan pencanggahan fizikal? Penentuan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan digunakan untuk menentukan pilihan sama ada kaedah pemisah ruang ataupun kaedah pemisah masa. Jadi kamu boleh perhatikan iaitu sama ada kita nak gunakan yang dikatakan prinsip inventif. Ini adalah tempat makanan ayam. Jadi kita perhatikan dan kamu boleh merujuk kepada buku praktis komprehensif. Apa yang ditunjukkan dalam video ini, kita telah mempelajari yang dikatakan masalah inventif, masalah bukan inventif, dan juga kita mempelajari iaitu membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya, dan saya juga menerangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan mengenal pasti dan menganalisis pencanggahan fizikal dan cadangan pemilihan prinsip inventif. Jadi kita sudahi di sini dulu dan kita akan sambung pada siri yang kedua, iaitu siri bersama pelajar nanti, iaitu di dalam kelas. Sekian, terima kasih.